Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, bertemu lagi untuk lesson yang kedua untuk tajuk ubahan. Untuk lesson yang kedua kali ini, saya akan membincangkan mengenai ubahan songsang. Pada lesson yang pertama yang lepas, saya dah membincangkan tentang ubahan langsung. So, sekarang ni ubahan songsang. Okay, so kita tengok apa itu ubahan songsang. Okay, contoh kita ada dua pemboleh ubah, iaitu pemboleh ubah X dengan Y. Bila kata pemboleh ubah, dia boleh jadi macam-macam huruf lah, A, B, C, D. Okay, PQ. So kat sini selalunya kita guna X, Y lah. Okay, bila kita kata ubahan songsang, iaitu Y berubah secara songsang dengan X, bermaksud Y berkurang apabila X bertambah. Kalau macam sebelum ni, kita belajar ubahan langsung. Kalau ubahan langsung, dia mudahlah. Y bertambah apabila X bertambah. Dia sama-sama tambah. Tetapi nama pun songsang, Y kurang, X bertambah. Dia berbeza dekat situ, berlawanan. Ataupun Y bertambah, X berkurang. Okay, so grafnya bentuk macam mana? Kita tengok graf yang pertama di sini. Okay, so bentuknya macam ni. Ini adalah graf untuk ubahan songsang. Awak tengok X ni adalah paksi X Paksi X semakin bertambah, tetapi nilai Y dia semakin berkurang. Okay, so dia melengkung macam tu lah. Okay, so dia boleh jadi juga garisan yang lurus. Tetapi macam mana kita nak buat grafnya adalah kalau ubahan langsung, graf yang lurus macam ni adalah sini X, sini Y. Ni ubahan langsung. Kalau ubahan songsang, dekat ni bukan X, dia adalah 1/X. Dan kat sini kekallah sama Y. So, dia punya graf akan jadi menaik macam ni. Kita panggil dia sebagai ubahan songsang. Okay, so ingat jadi dua graf. Graf yang pertama, dia kalau X dengan Y, dia bentuk macam ni, melengkung ke bawah macam tu. Kalau 1/X dengan Y, dia akan menegak terus naik atas. Ini kita panggil dia ubahan songsang. Okay, so kita nak menentukan sama ada sesuatu tu dia ubahan songsang ataupun tidak. Okay, so first method yang paling mudah lah kita nak tahu dia ni ubahan songsang ataupun tidak, kita tengok pemalar. Pemalarnya, simbolnya adalah K. Sama je macam ubahan langsung sebelum ni. Kalau jenis simbol kepada pemalar, kita guna K. So, formulanya adalah X darab Y. Dia ni berbeza dengan ubahan langsung. Kalau ubahan langsung, saya recall sikit lah. Ubahan langsung, dia punya pemalar K adalah Y bahagi dengan X. Ubahan langsung, cari pemalar Y bahagi X. Tetapi pemalar untuk ubahan songsang adalah X darab dengan Y. Okay, so kita fokus dekat ubahan songsang. Okay, so kita mungkinlah ada satu data. Data ni adalah bilangan pekerja untuk menyiapkan sesuatu perabot. Contohlah, siapkan satu almari. Kalau pekerja tu ada 2 orang, kalau pekerja tu ada 2 orang, masa yang diperlukan adalah 180 minit. Kalau pekerja tu ada 3 orang, masa yang diperlukan 120 minit. Kalau pekerja tu ada 4 orang, masa diperlukan untuk siapkan almari 90 minit. So, awak boleh nampak kat sini, semakin ramai pekerja, semakin cepatlah nak siapkan almari tu kan. Itu adalah biasalah kita kan. That's why orang selalu ambil ramai pekerja supaya lebih produktif. Okay, kalau 5 orang 72 minit. Kalau 6 orang 60 minit.
Okay, so dekat sini kita nak tentukan sama ada dia ni ubahan songsang ke tak. So kita cari pemalar dia. Pemalar. Okay, kita buat satu kotak lah dekat bawah. Tambahan kotak kat bawah. So nak cari pemalar K untuk ubahan songsang adalah X darab Y. Mana satu X, mana satu Y. So macam biasalah, yang atas ni mesti X, yang bawah ni mesti Y. Bermaksud 2 kali 180. Kita darabkan saja. 2 kali 180 adalah 360. And then cuba darabkan lagi. 3 kali 120 adalah 360. 4 kali 90, 360. 5 kali dengan 72 adalah 360. Dan 6 kali 660 adalah 360. Kalau tak percaya, awak check gunakan kalkulator awak. Okay, so awak tengok pemalar yang kita dapat ni semua sama. Okay, jika semua sama, bermaksud dia adalah ubahan songsang. Kalau tiba-tiba awak dapat jawapan yang berbeza, bermaksud ada satu jawapan yang berbeza, maksudnya dia bukan ubahan songsang lah. Dia lain. Okay? Yang ni satu cara. Senang je. Awak tengok je pemalar, awak dah tahu lah ni ubahan songsang ataupun tidak. Okay, ataupun yang ni ada lebih susah, tapi kadang-kadang soalan boleh tanya. Ataupun awak kena lukis graf. Okay, awak kena lukis graf. Okay, bila kata lukis graf ni, awak kena ada kertas graf lah. Kita tengoklah graf dia, bentuk ubahan songsang ke tak. Kat sini cikgu dah buatkan paksi X, paksi Y. Okay, and then kat bawah paksi X ni ada nombor 1 sampai nombor 6. And then paksi Y tu saya buat 30, 30, 30. Okay, so kita buat yang pertama sekali. Saya harap masing-masing tahulah macam mana nak melakar graf. 2, 180. Ni 2, 180 dekat atas sini. Tandakan X. And then 3, 120 di sini. 4, 90. And then 5, 72. 72 adalah berada di sini. And then 6, 60. Okay, dah buat. Dah tandakan semua ni. Kita cantumkan sahaja. Kalau awak dalam exam kena guna pensel, tak boleh guna pen ya. So awak nampak ni, dia adalah berbentuk seperti ni. Dia berbentuk kan melengkung ke bawah. So ini adalah ubahan songsang. Okay, lagi satu nak buktikan cara macam mana kita buat graf, iaitu 1/X. 1/X. 1/X dengan Y. So okay, so kita kira lah 1/X iaitu 1/2. Okay, sebab X adalah kolom yang paling atas ni. So kita nak buat 1/X. Saya conteng sikit lah. 1/X bermaksud awak kena kira 1/2, iaitu 0.5. Kita tak guna dah 2 ni untuk graf ni. Kita guna 0.5. Dan 1/3 adalah 0.33. 1/4 adalah 0.25. 1/5 adalah 0.2. 1/6 adalah 0.17. Okay, kita buat bundarkan dia. Okay, so sekarang ni kita buat graf yang based on ni dengan yang Y sahaja. Okay, so 0.5 180. 0.5 kat hujung ni, 180 atas. Okay, 0.33 adalah 120. 0.33 120 adalah berada di sini. And then 0.25 90. 0.25 90 dekat sini. And then 0.2 0.272. So dekat sini. Okay.
And then 0.17 dekat 60. 17 sini. Okay. So awak nampak dia adalah satu garisan lurus. Kita cantumkan kan. Sepatutnya kena guna pewaris ni ya. Okay. Ni adalah satu garisan lurus. So bermaksud ni dah bukti dah. Lagi satu kan. Kalau kita buat graf Y dengan 1/X, kalau dapat garisan lurus macam ni, bermaksud dia adalah ubahan songsang. Bermaksud kat sini cikgu nak terangkan macam mana nak tentukan sama ada ubahan ni songsang ataupun tidak. Iaitu yang pertama, awak boleh tengok pemala dia. Pertama tengok pemala dia. Okey, cukup dah tahu ubahan songsang. Ataupun ada cara lain yang kedua adalah awak buatlah graf X dengan Y macam ni. Make sure dia mesti dapat bentuk graf yang ke bawah and then melengkung sikit. And then yang ketiga, awak buat graf 1/X dengan Y macam ni, awak akan dapat garisan lurus. Okay, itu membuktikan dia adalah ubahan songsang. Okay, so cara nak menulis sama je macam kita punya ubahan langsung. Okay, cara nak menulis apabila soalan cakap Y berubah secara songsang dengan X. Y berubah secara songsang dengan X. So, awak kena buat hubungan ubahan dia adalah Y 1/X. And then nak buat bentuk persamaannya, kalau ada persamaan, mesti letak K. Y sama dengan K bahagi X. Macam tu. Okay. Dan juga kadang-kadang tu dia bukan buat X semata-mata. Boleh jadi Y berubah songsang dengan X kuasa N. Bermaksudnya boleh kuasa 2 ke, boleh kuasa 3 ke, kuasa 4 ke. So sama je. Buat Y 1/X N. Ni adalah hubungan ubahan. Kalau disuruh buat persamaan, mesti Y sama dengan, persamaan kan mesti sama dengan K. Kena letak K per dengan X kuasa N. Diikutlah kuasa apa pun, just ikut sahaja. Okay, so kita akan tengok contoh 1. Okay, tengok arahan betul-betul. Nyatakan nilai per malar bagi setiap berikut. Seterusnya, tentukan sama ada X berubah secara songsang dengan Y. Sama ada dia berubah secara songsang dengan Y. And then kita akan tentukan nilai pemala. Okey, macam tadi cikgu cakap, nak tahu dia songsang ke tidak, kita tengok pemala dia. Paling mudah. So kita tengok pemala K. So macam mana nak tengok pemala? Pemala formula apa? X darab dengan Y. Okey, untuk songsang X darab Y. So 8 kali 2 adalah 16. 4 kali 4 16. 5 kali 3.2 16. 10 kali 1.6 16. So awak tengok pemalanya semua adalah sama. So jawapannya adalah X berubah secara songsang dengan Y kerana mempunyai pemalar yang sama. Okay, senang je. Okay, contoh yang kedua. Baca soalan dengan teliti. Cari nilai K. K ni pemala lah. Bagi setiap persamaan yang berikut jika Y berubah secara songsang dengan X. Ni soal. Apa ni? Orang kata maklumat yang paling penting lah. Seterusnya, tulis satu persamaan bagi mewakili hubungan tersebut. So, kita kena buat persamaan je lah. Okay. So, dekat sini X 4, Y 10. Dia dah bagi dah maklumat dekat sini. So, dia kata Y berubah secara songsang dengan X. So, Y berubah secara songsang dengan X. Tulis macam tu. Y 1/X. Kalau songsang dia jadi pecahan lah. 1/X. So, kita buat persamaannya. Y sama dengan K per X. Macam tu.
Okey. So sekarang ni kita masukkan nilai X 4, Y 10. Y ni jadi 10. K per X, X akan jadi 4. So bermaksud K, nak cari K 4 kena pergi sebelah ya. Ni bahagi ke sebelah jadi darab lah. 10 kali 4. Nak tulis terus jawapan pun boleh. Okay, 10 kali 4 adalah K sama dengan 40. So macam nak tulis persamaannya adalah kita ambil persamaan ni balik. Y sama dengan K kita dah tahu 40 per dengan X. Selesai. Okay. Jangan risau ni. Ini simbol. Ini adalah simbol. Macam selalunya orang nak tulis jawapan akhir lah. Tapi kalau tak ada pun tak apa. Ikut awak lah nak tulis ke tidak. Okay. Okay, next kita tengok. X 0.5, Y sama dengan 8.6. Okay, macam sama tadi dia kata Y berubah secara song-song dengan X. So letaklah Y berubah secara song-song dengan X. Y sama dengan K bahagi dengan X. Ni cara menulis yang cikgu ajar tadi tu kan. K per X. So masukkan nilai Y dengan X. Y adalah 8.6. K, X adalah 0.5. So nak cari K 0.5 pindah sebelah. Ni bahagi pindah sebelah jadi darab. So 8.6 darab 0.5 sama dengan K. So guna kalkulator awak. 8.6 darab 0.5 adalah 4.3. Okay, so jangan berhenti sampai sini je. Awak kena buat persamaan. Sebab soalan suruh buat persamaan So, persamaan yang ni lah. Tinggal lagi awak kena letak nilai K yang awak dah cari. So, Y sama dengan K adalah 4.3 per X. Ni adalah jawapan akhir. Okay. Okay, next. Contoh 2. Sorry. Contoh 3. Okay, diberi A berubah secara song-song dengan kuasa 2 B. Okay, walaupun diguna A dengan B, sama je konsep kalau X dengan Y. Okay, jangan panik kalau ubah sikit huruf pun boleh ubah. Ungkapkan A dalam sebutan jika A sama dengan dalam sebutan B, jika A sama dengan 2 dan B sama dengan 5. Ungkapkan A dalam sebutan B. Apa maksud ayat ni? Bermaksud jawapan last awak mesti A sama dengan something. Ungkapkan A bermaksud jawapan last awak mesti A sama dengan something, bukan B sama dengan something. Okay, kita buat dulu. Kita ambil ayat yang atas ni. A berubah secara song-song dengan kuasa 2B. So A berubah A berubah secara song-song dengan kuasa 2B. Kalau song-song ni mesti dia pecahan 1 per something. B kuasa 2. Sebab dia kata kuasa 2B. Okay? Jangan tertinggal kuasa 2 tu. So, persamaannya adalah A sama dengan K. Bila kata persamaan ada K lah. K per dengan B kuasa 2. Okay, so sekarang A 2, B 5. Kita masukkan saja. A tu jadi 2. K per dengan B adalah 5. Jangan lupa kuasa 2. Penggantian ni kena betul. Okay, kita gantikan A tu jadi 2, B tu jadi 5. Okay, so 2K per 5 kuasa 2 adalah 25. Okay, and then 25 tu kita kena pindah sebelah sebab kita nak cari nilai K. Pindah sebelah akan jadi darab lah. Sebab dia bahagi. 2 kali 25 sama dengan K. So, K adalah 50. Tapi ingat ni baru kita cari nilai K. Tapi dia suruh cari ungkapkan A dalam sebutan B. So,
A ni lah. Kita ambil ni A sama dengan K tu kita tahu dah adalah 50 per dengan B kuasa 2. Selesai. Ungkapkan A dalam sudutan B ni. Dalam kata lain dia suruh tulis persamaan. Awak kena familiar dengan cara arahan diberi. Kalau tak, nanti awak tak tahu soalan ni nak apa sebenarnya. Okey. Itu sahaja untuk ubahan songsang. Terima kasih.